Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan Mangga akan membentangkan mengenai analisis keperluan dan kertas kerja program Santun Masyarakat. Berikut merupakan senarai ahli kumpulan kami. Untuk analisis keperluan program Santun Masyarakat, tajuk bagi program kami adalah Program Sehari Selembar Nota Bahasa Melayu. Objektif kajian kami terdiri daripada dua, iaitu objektif utama dan objektif khusus. Untuk objektif utama ialah murid dapat menguasai kemahiran tata bahasa dengan penggunaan nota yang interaktif. Objektif khusus pula, pertama, murid dapat menguasai bidang morfologi dengan betul mengikut konteks. Kedua, murid dapat menguasai bidang sintaksis dengan betul mengikut konteks. Bilangan sampel bagi program Santun Masyarakat ini adalah seramai 62 orang murid SMK Seri Gading, Batu Pahat, Johor. Instrumen kajian yang digunakan iaitu borang soal selidik yang mempunyai 3 bahagian, iaitu demografi responden, setuju dan tidak setuju, serta nota yang diperlukan mengikut kemahiran bahasa. Seterusnya kita lihat kepada hasil dapatan kajian yang telah diperolehi berdasarkan soal selidik yang dijalankan terhadap murid SMK Seri Gading, Batu Pahat, Johor. Untuk hasil dapatan kajian bagi bahagian A, iaitu demografi responden, iaitu untuk jantina, majoriti yang menjawab soal selidik ini adalah terdiri daripada murid perempuan, iaitu seramai 37 orang atau 59.7%. Manakala untuk murid lelaki adalah seramai 25 orang sahaja atau 40.3%. Okey, untuk bangsa pula, majoriti yang menjawab soal selidik ini adalah terdiri daripada bangsa Melayu. Okey, seterusnya untuk tingkatan, bagi tingkatan 5 adalah seramai 56.5% atau 35 orang. Manakala untuk tingkatan 4 adalah seramai 27 orang atau 43.5%. Okey, untuk aliran kelas pula, 41.9% atau seramai 26 orang adalah terdiri daripada murid sastra. Manakala untuk aliran sains adalah terdiri daripada 24.2% atau seramai 15 orang. Untuk aliran lain-lain pula adalah 33.9% atau seramai 21 orang. Beralih pula kepada data maklum balas bagi program Sehari Selembar Nota Bahasa Melayu bahagian B, iaitu berdasarkan borang soal selidik pada soalan pertama, iaitu program Sehari Selembar Nota Bahasa Melayu perlu dilaksanakan. Terdapat 95.2% pelajar-pelajar yang menyatakan bahawa program tersebut hendaklah dilaksanakan kepada mereka tanpa ragu-ragu. Manakala terdapat juga segelintir pelajar yang tidak bersetuju dengan program ini, iaitu sebanyak 4.8%. Soalan yang kedua pula, iaitu bahan pembelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah tidak mencukupi. Ramai di kalangan mereka, iaitu dengan bilangan 74.2% telah menyatakan bahawa bahan pembelajaran yang diberikan oleh guru adalah sangat tidak mencukupi. Ekoran daripada wabak pandemik ini, pelajar-pelajar perlu mencari bahan rujukan secara sendiri melalui pelbagai platform. Akan tetapi, terdapat juga 25.8% bagi para pelajar yang menyatakan bahan pembelajaran yang disediakan oleh guru mereka sudah mencukupi dan memadai. Ketiga pula, dengan bilangan 98.4%, hampir kesemua pelajar di sekolah itu telah menyatakan bahawa nota berkaitan bahasa Melayu sangat diperlukan oleh mereka dengan baik dan jelas, manakala yang tidak bersetuju adalah seramai 1.6% sahaja. Hal ini kerana mereka sangat memerlukan nota-nota yang banyak untuk dijadikan sebagai panduan bagi proses pembelajaran agar mudah difahami. Akan meneruskan kepada data yang diperoleh bagi soalan nombor 4, iaitu sebanyak 75.8% berpuas hati jika program Sehari Selembar Nota Bahasa Melayu dijalankan selama 3 minggu, manakala hanya sedikit sahaja sebanyak 24.2% yang tidak bersetuju.
Bagi dapatan untuk soalan nombor 5, adakah bahan bantu mengajar seperti video akan menarik minat murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran? Sebanyak 87.1% bersetuju, manakala 12.9% tidak bersetuju. Bagi soalan nombor 6 pula, adakah anda bersetuju jika program ini dijalankan melalui platform WhatsApp? Sebanyak 80.6% bersetuju, manakala 19.4% sahaja yang tidak bersetuju. Berdasarkan rumusan daripada soal sedik untuk soalan nombor 7, dapat dilihat di sini bahawa sebanyak 95.2% responden telah menjawab ya daripada 62 responden yang telah menjawab soal sedik untuk soalan ini. Untuk soalan 8 dapat dirumuskan bahawa sebanyak 98.4% daripada 62 responden telah menjawab ya dan selebihnya menjawab tidak. Berdasarkan carta pie ini dapat dirumuskan untuk soalan nombor 9 ini sebanyak 98.4% daripada 62 respon dan telah menjawab ya, manakala selebihnya menjawab tidak. Okey, untuk soalan nombor 10 dapat dirumuskan bahawa sebanyak 91.9% daripada 62 responden telah menjawab ya, manakala 8.1% menjawab tidak untuk soalan ini. Baiklah, saya akan teruskan dengan bahagian C, iaitu berkenaan dengan nota yang diperlukan mengikut jenis kemahiran. Berdasarkan carta yang ditunjukkan berkenaan dengan nota kemahiran membaca, peratusan responden memerlukan nota kemahiran membaca adalah lebih tinggi, iaitu 78.7% berbanding dengan responden yang tidak perlu, iaitu sebanyak 21.3%. Baiklah, untuk nota kemahiran menulis, berdasarkan carta yang ditunjukkan, peratusan yang memerlukan nota ini lebih tinggi, iaitu 88.5% berbanding dengan tidak perlu, iaitu 11.5%. Akhir sekali ialah berkenaan dengan nota kemahiran tata bahasa. Berdasarkan carta yang ditunjukkan, 100% responden memerlukan nota kemahiran tata bahasa. Oleh itu, berdasarkan dapatan kajian ini, kami telah bersepakat untuk memilih satu kemahiran sahaja, iaitu berkenaan dengan nota kemahiran tata bahasa. Hal ini demikian kerana kami mahu program yang kami jalankan ini benar-benar memberikan keberkesanan. Kesimpulannya, program sehari selembar nota bahasa Melayu akan membantu murid-murid dalam meningkatkan kefahaman tentang kemahiran tata bahasa. Bagi memastikan keberkesanan program ini, kami akan mempelbagaikan nota bagi menarik minat murid-murid dan memudahkan mereka untuk memahaminya. Nota ini juga boleh dijadikan sebagai rujukan tambahan murid-murid. Kami berharap agar program ini dapat memberikan keberkesanan dalam meningkatkan tahap pemahaman murid-murid terhadap kemahiran tata bahasa. Tajuk bagi projek Santun Masyarakat kumpulan kami ialah program selembar nota bahasa Melayu. Kertas kerja ini dikemukakan bertujuan untuk melaksanakan program sehari selembar nota bahasa Melayu. Program ini dijalankan bagi membantu murid-murid tingkatan 4 dan 5 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gading, Batu Pahat, Johor dalam mendapatkan nota-nota berkaitan bahasa Melayu. Program ini turut dilaksanakan bagi memenuhi keperluan mereka berdasarkan soal selidik yang telah dijalankan. Pada masa yang sama, program ini dapat mengasah bakat kami sebagai insan guru perantis dalam menyediakan nota-nota bahasa Melayu yang bersifat interaktif. Program sehari selembar nota bahasa Melayu ini akan berlangsung selama 3 minggu melalui platform WhatsApp. Okey, untuk objektif kajian kami, sama seperti apa yang telah saya beritahu pada awal-awal tadi. Okey, seterusnya kita lihat kepada latar belakang program. Program sehari selembar nota bahasa Melayu ini diadakan berdasarkan soal selidik yang telah dilaksanakan terhadap murid tingkatan 4 dan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gading, Batu Pahat, Johor.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran murid dalam aspek tata bahasa dengan adanya pemberian nota yang interaktif. Melalui program ini, murid dapat menguasai bidang morfologi dan sintaksis dengan betul mengikut konteks. Dalam masa yang sama, program ini juga dapat memupuk minat murid terhadap aspek kemahiran tata bahasa. Ini kerana berdasarkan soal selidik yang dijalankan, majoriti murid mengatakan bahawa mereka masih lemah dalam kemahiran tata bahasa. Oleh itu, kami akan memfokuskan kepada pemberian nota tata bahasa saja. Komuniti sasaran bagi program sehari selembar nota ini adalah berfokuskan kepada pelajar tingkatan 4 dan 5 aliran sains, sastera dan lain-lain, khususnya pelajar SMK Seri Gading, Batu Pahat, Johor. Impak daripada pelaksanaan program ini adalah melalui pelaksanaan program, ianya dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Penggunaan tata bahasa memainkan peranan penting dalam mengolah sesuatu penyampaian ayat. Pelajar hendaklah memastikan susunan perkataan dalam ayat diatur dengan menggunakan teknik frasa dan tata bahasa yang betul. Kebiasaannya, kebanyakan antara kita tidak peka akan perkara ini. Sebagai contoh, penggunaan di dan ke selalu menimbulkan kekeliruan. Yang kedua iaitu semangat bekerjasama. Semangat bekerjasama para pelajar SMK Seri Gading, Batu Pahat, Johor dapat dibentuk terutamanya semasa menjalankan aktiviti. Segala keperluan seperti penglibatan sepanjang program telah disusun oleh ahli sukarela tanpa menanti arahan. Sikap rehan tulang ini banyak membantu dalam menjayakan program serta mampu memupuk kesepaduan dalam kehidupan seharian. Impak yang ketiga iaitu dapat menimba pengalaman. Program tersebut dapat memberi pengalaman kepada setiap ahli untuk menguruskan program khususnya yang melibatkan masyarakat. Bermula daripada kertas kerja kepada pelaksanaan program, ahli kumpulan mampu menguruskan dengan baik, malah dapat mengasah bakat mereka dalam mengendalikan program yang berkaitan komunikasi yang berkualiti. Seterusnya, kita pergi kepada 7.0. Tentatif program sehari selembar nota bahasa Melayu. Tarikh pada 20 hari bulan 11 2021 iaitu hari Sabtu pada pukul 10 pagi. Perkara Google Phone. Tindakan peredaran soal sidik melalui Google Phone kepada murid tingkatan 4 dan 5 di SMK Seri Gading, Batu Pahat, Johor. Dan pada hari yang sama juga perkara iaitu telah mengaktifkan grup WhatsApp. Tindakan murid-murid yang telah mengisi Google Phone diminta untuk masuk ke grup WhatsApp yang telah disediakan bagi mendapatkan maklumat dan bahan-bahan yang akan diberikan untuk sepanjang program ini dijalankan. Pada 28 hari bulan 11 2021 iaitu hari Ahad, perkara telah mengadakan pra-ujian. Tindakan mengadakan ujian untuk melihat sejauh mana pengetahuan atau pemahaman murid mengenai kemahiran bahasa. 5 hari bulan 12 2021 hingga 9 hari bulan 12 2021 iaitu minggu pertama, perkara kami telah iaitu memberikan nota berkaitan morfologi, iaitu antaranya nota kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata seni dan struktur asli dan pinjaman. 11 hari bulan 12 2021 perkara aktiviti berbentuk kuis. Tindakan menjalankan aktiviti berbentuk kuis untuk melihat tahap penguasaan murid pada minggu pertama terhadap nota yang telah diberikan. 12 hari bulan 12 2021 hingga 16 hari bulan 12 2021 iaitu minggu kedua, perkara kami telah akan memberikan nota berkaitan sintaksis, iaitu nota jenis ayat, nota ragam ayat, nota susunan ayat dan nota binaan ayat kepada murid tingkatan 4 dan 5. 18 hari bulan 12 2021 iaitu hari Sabtu, kami telah mengadakan perkara iaitu aktiviti berbentuk kuis tindakan menjalankan aktiviti berbentuk kuis untuk melihat tahap penguasaan murid pada minggu kedua.
terhadap nota yang diberikan. 19 hari bulan 12 2021 hingga 23 hari bulan 12 2021 iaitu hari Ahad, minggu ketiga program ini dijalankan. Kami memberikan nota berkaitan morfologi, iaitu nota bentuk kata nama, nota bentuk kata majmuk, nota bentuk kata terbitan dan nota bentuk kata ganda. 24 bulan 12 2021 perkara aktiviti berbentuk kuis. Tindakan kami menjalankan aktiviti berbentuk kuis untuk melihat hak penguasaan murid pada minggu ketiga terhadap nota yang telah diberikan. 25 bulan 12 2021 iaitu pada hari Sabtu, perkara pasca ujian. Tindakan mengadakan pasca ujian untuk melihat keberkesanan program yang dijalankan terhadap murid-murid tingkatan 4 dan 5 di SMK Seri Gading Batu Pahat Johor. 26 hari bulan 12 2021 perkara ECG dan cenderahati. Tindakan pada hari tersebut kami akan mengagihkan ECG kepada ECG dan cenderahati kepada murid tingkatan 4 dan 5 yang menyertai program sehari selembar nota bahasa Melayu ini. Berikut merupakan jawatan kuasa pelaksana yang terdiri daripada penasihat kursus iaitu Dr. Muhammad Rozi bin Kasim, pengarah program Wan Nur Halisha binti Wan Nur Roziman, timbalan pengarah pula Nurul Ain Syafiqah binti Muhammad Daud, setiausaha Amira binti Imran, penolong setiausaha Siti Nuroni binti Yaakob dan bendahari Nura Adila binti Mazura Elaya Hassan. Dan berikut pula adalah ahli jawatan kuasa aktiviti yang terdiri pada Amira binti Imran sebagai ahli jawatan kuasa teknikal, Siti Nuroni binti Yaakob sebagai ahli jawatan kuasa sijil, Nura Adila binti Mazura Elaya Hassan sebagai ahli jawatan kuasa cenderahati, Wan Nur Halisha binti Wan Roziman sebagai ahli jawatan kuasa media, Siti Nuroni binti Yaakob sebagai ahli jawatan kuasa dokumentasi, Nurul Ain Syafiqah binti Muhammad Daud sebagai ahli jawatan kuasa pendaftaran dan Amira binti Imran sebagai ahli jawatan kuasa publicity. Baiklah, untuk anggaran perbelanjaan terdapat 3 perkara yang memerlukan kos, iaitu yang pertama ialah sijil penyertaan iaitu sebanyak RM20, yang kedua ialah bil internet iaitu sebanyak RM50 dan yang ketiga ialah cenderahati iaitu sebanyak RM30. Jadi jumlah keseluruhan yang diperlukan ialah sebanyak RM100. Justru itu, kami berharap agar program ini dapat diluluskan dan dilaksanakan dengan jayanya, iaitu mencapai objektif yang telah ditetapkan. Kami juga berharap program ini bukan sahaja berhasil memberikan impak yang positif kepada peserta yang terlibat, tetapi juga kepada kami sendiri.